Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang usaha Ustaz Nazari bin Mahmud, Ketua Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan dan Kebudayaan, yang berusaha Tuan Haji Abdullah Misani, Ketua Pengarah Sektor Pendidikan Swasta, juga yang berusaha yang berada bersama kita Ketua Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Tuan Haji Syahir bin Abdullah, selaku penguat SSTP yang turut bersama membuat rakaman pada tengah hari ini. Barisan pegawai SSTP dan seterusnya, semua pegawai dan staf Jabatan Pendidikan dan juga warga pendidikan yang sedang mengikuti program Tazkirah Ihya Ramadan yang diadakan di Surau Ar-Rahman dan juga dipancarkan secara langsung di YouTube SSTP. Alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini kita telah masuk hari yang ke-10 puasa bulan Ramadan 1443 Hijrah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah kerana kita diizinkan oleh Allah untuk berada di saat ini, diberi kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi bagi tahu orang yang berada dalam majlis ilmu ini bersamanya para malaikat yang mendoakan keampunan bagi orang yang berada dalam majlis ilmu. Moga-moga dengan puasa kita yang penuh keimanan dan juga pengharapan, dan juga kita berada isi siang puasa kita dengan bulan ilmu ini, semoga ia menjadi amalan menambahkan helaian catatan kebaikan, buku catatan yang akan kita terima di padang mahsyar nanti. Baik. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang berpuasa ini, seperti mana yang kita semua tahu, maklum bahawa ganjaran di akhirat ini adalah yang lebih besar, iaitu diberi ganjaran pahala dan juga diberi ganjaran syurga bagi orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-saimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. Yang maksudnya, sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak boleh masuk melaluinya seseorang pun selain mereka. Disuruh kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangun. Tidak akan masuk melaluinya seorang pun selain mereka. Maka apabila mereka yang berpuasa masuk, pintu itu akan ditutup, maka tidak boleh masuk melaluinya seorang pun. Baik tuan-tuan, kita selalu sebut ke anak-anak kita ni, kita galakkan mereka berpuasa dan kita beritahu dapat pahala, dapat syurga. Tapi kita tak pernah bercerita dengan tuan, pernah dah kita beritahu syurga tu macam mana? Kita apabila kita suruh orang buat baik dan kita larang orang buat jahat, kita akan kata kalau buat baik dapat syurga, tapi kalau buat jahat dapat balasan makhluk. Tak ambil kesempatan ceritakan, terutamanya kepada ahli keluarga anak-anak kita, bagaimana bentuk syurga, bagaimana orang yang ada dalam syurga. Jadi saya nak bawa sedikit beberapa hadis tentang sifat-sifat ahli syurga. Baik.
hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan muddan mukahhalina abna'a salasina aw salasin wa salasina sanatan." Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa penduduk syurga itu akan masuk dalam keadaan jurdan. Jurdan ni maksudnya yang tidak memiliki bulu di badannya. Murdan pula iaitu orang yang tidak memiliki bulu rambut di dagunya, itu janggut. Tak ada. Jadi dalam hadis ini Nabi beritahu akan masuk syurga orang yang dalam keadaan dia tidak memiliki bulu di badan dia dan juga tidak memiliki janggut di dagunya. Bercelak, mereka ini bercelak ahli syurga ini di usia 30 atau 33 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Abi Syaibah. Baik. Jadi ahli syurga ni tuan-tuan, dia tak tua. Ahli syurga ni tak tua dan tak muda. Jadi saya kalau ditanya kanak-kanak yang meninggal, kita confirm dalam syurga. Semua ahli syurga Nabi beritahu dalam hadis ini umur dia di usia 30 atau 33 tahun. Maknanya tak ada kanak-kanak, tak ada orang tua, semua muda. Dan ada riwayat yang mengatakan mereka ini dalam saiz Nabi Adam alaihissalam. Tadi yang jelas tanya saya tak dekat lah, nampak dia tu kurang kan. Jadi ahli syurga ni kita tak ada bulu di badan dia pun tak ada. Semua maknanya yang ada rambut dan rambut bulu kening ada. Ini riwayat tak disebut oleh ulama. Rambut dan bulu kening dia ada. Kerana di syurga ini dia benar nikmat, dia tidak boleh ada aib. Kalau kita tak ada rambut dan aib, tak ada bulu kening aib. Kamar ada bibi. Tak ada rambut aib, tapi tak ada bulu kening aib, maka ahli syurga ada rambut, ada bulu kening. Tapi bulu-bulu yang lain tak ada. Ini Nabi beritahu. Tak ada bulu, tak ada bulu ketiak, tak ada bulu ari-ari, tak ada bulu dada, tak ada jambang, semua janggut tak ada. Dan orang yang tak ada jambang ni adalah masa orang lahir. Sebab bukan aib, sebab di syurga tak ada jambang, tak ada janggut, tak ada misai, tak ada. Dulu masa saya belajar dulu di negara Arab, kita ulunlah dulu minyak zaitun sebab masa Allah ini orang Arab tu sekolah menengah pun berjambang, tuan. Berjambang sekolah menengah ni Arab semua dia buat makan apa tu yang makan minyak zaitun pun. Jadi kita boleh faham itu perlu tu ada pergi rumah minyak zaitun pagi-pagi sebelum pergi kuliah tu rumah minyak zaitun lah kata tu tunggu lagu juga. Tapi siapa bau ni tak naik pun. Allah malu lah. Jadi tak asaan. Apa-apa yang kita mengaji Nabi begitu ahli syurga tak ada jambang, tak ada janggut. Maka bukanlah satu kekayaan. No, Ustaz Irfan. Bukan satu kekayaan. Jadi orang yang di dunia ni dia tak ada rambut, dia tidak risau. Di syurga dia rambut dia lebat. Usia umur 33. Kalau mati muda dalam syurga umur dia 33. Kalau dia mati umur 70, mati umur 100 tahun pun dalam syurga usia dia 30 dan 33. Baik. Kecantikan ahli syurga. Sesungguhnya syurga itu adalah negeri yang nikmat, dan antara nikmat yang ada dalam syurga ialah penghuni yang sangat cantik. Diri mereka dan perhiasan mereka dan tempat tinggal mereka.
Telah diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri, wa thaniyatu ala lawni ahsani kawkabin durriyyin fis sama', likulli rajulin minhum zawjatan, ala kulli zawjatin sab'una hullatan, yabdu mukhu saqiha min wara'iha." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Artinya, kumpulan pertama yang masuk akan syurga atas rupa secantik bulan di malam purnama, dan kumpulan kedua atas kecantikan seelok-elok bintang yang bersinar pada langit. Bagi setiap seorang dari mereka itu 2 isteri, dan atas setiap isteri itu 70 jenis perhiasan, dan dapat dilihat akan sumsum betisnya dari belakangnya. Sumsum dalam itu yang cantik. Baik. Kumpulan pertama ini digambarkan dalam hadis yang Rasulullah sebut ni, iaitu masuk syurga rupa secantik bulan di malam purnama. Kalau kita tengok di langit, yang menjelas sekali bulan. Maknanya orang yang masuk ni amalan hebat lah. Bulan pertama masuk ke syurga, bulan tahun ni pelayan orang yang hebat lah, kecantikan kumpulan purnama. Dan kumpulan kedua pun hebat juga, tapi mungkin amalan dia berbeza, maka dia cantik juga, tapi seelok-elok bintang yang bersinar pada langit. Kalau kita tengok bulan yang paling menyelam, dikelilingi bintang-bintang kali-kali itu. Dan setiap yang masuk ke syurga ni, Allah bagi dalam hal ini disebut 2 isteri. Yang 2 isteri semangat. Cerita, bila cerita syurga ni semangat. Jadi yang mana yang tak dapat lagi nak tambah seorang lagi tu, jangan risau. Kerana apa? Kerana dijanjikan ahli syurga ni 2 isteri. 2 dia lah. Tengok amalan. Tengok amalan. Ada hadis yang sebut orang yang mati syahid dapat 72 isteri. Isteri ni bidadari. 2 isteri ni tak masuk isteri kita di dunia. Kalau dia masuk syurga boleh kita jadi dia. No? Yang masuk syurga ni, yang Nabi sebut ni, 2 isteri ni bidadari. Bidadari ni siapa? Anak siapa? Bidadari ni adalah makhluk yang asalnya di syurga. Dia bukan manusia, tapi dia adalah makhluk di syurga. Dia memang asal di syurga. Allah cipta dia bidadari itu di syurga, tapi nafsu dia kepada lelaki di dunia. Alhamdulillah, dia di syurga. Jadi nafsu macam-macam isteri. Maknanya kalau isteri kita pun masuk syurga juga, maka 3 lah isteri kita. Saya pernah terbaca satu tulisan di Facebook lah. Dia kata, Ustaz, dia dalam satu ceramah dia kata, saya tak mau isteri saya, suami saya ni ada bidadari. Saya tak mau suami saya, boleh tak? Suami saya tak mau dia dapat bidadari. Nak saya. Tuan-tuan, di syurga ni tidak ada sifat cemburu. Tak ada. Ada orang yang mati syahid, Allah bagi, ada disebut dalam hadis, dapat 72 bidadari. Tak ada cemburu, tuan. Isteri kita ada lagi 72 bidadari, tak cemburu. Sebab tak ada cemburu. Tidak ada benda aib di syurga. Tidak ada benda aib di syurga. Kalau kita makan, kita minum di syurga, kita tak kencing, tak doa, tuan. Tak ada, kita tak. Dia keluar, bau bekas ni. Kita syurga. Tak terbayang. Kita tak terbayang. Cuma kita boleh disebut macam ni saja. Jadi 72 bidadari ni boleh tak? Boleh ni? Sahabat ditanya, adakah ahli syurga? Nabi ditanya oleh sahabat, adakah ada jemaah di syurga? Ya. Bahkan kekuatan 100 kali ganda dari itu. 100 kali ganda. Umur 33 umur kita di syurga semua 33 kekuatan kita. Nabi
bagi tahu 100 kali ganda. Jadi jangan kita untuk bincang mungkin kau ni Allah nak bagi 72 bidadari ni, jangan takut, tak ada masalah. Dan bagi isteri-isteri yang duk risau suami mereka dapat bidadari di syurga ni, kalau dia masuk syurga, isteri tu masuk syurga bila kita makna dia wanita yang soleh, wanita yang taat kepada suaminya, tidak pernah memarahi suaminya, tidak pernah derhaka kepada suaminya, maka dia masuk ke syurga. Dia orang yang syurga mesti ada orang yang baik lah. Maka isteri kita yang berada di syurga tu mesti ada orang yang baik. Kalau dia derhaka, dia tak masuk syurga, dia duduk di neraka. Suami duduk di syurga, isteri di neraka sebab dia derhaka. Tapi oleh kerana dia taat, dia akan berada di sisi suami dia di syurga, dan dia ialah ketua bidadari di syurga. Ketua bidadari di syurga. Kalau dia duduk depan suami dia tak nampak dah bidadari lain. Baik. Baik, dalam riwayat daripada okey. Telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'atin fatahubbu rihus shamal fatahsu fi wujuhihim wa siyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarja'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum wa laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan." Maknanya Nabi bagi tahu dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim, bahawasanya di dalam syurga itu ada sebuah pasar. Jangan kita bayar pasar dekat kamu tahu, tuan. Tak dibayar macam mana. Kalau kita bayar amal sentral ni hebat dah, tempat beli blok, di syurga tu lagi hebat. Kita tak tahu nak bayar macam mana. Tapi disebut dalam ini pasar. Kalau kita bayar pasar kampung kita, amal sentral elok lagi. Tapi kalau bayar amal sentral, syurga lagi hebat. Baik. Di syurga tu ada tempat lah untuk nak bawa pasar ni, tempat untuk dapat kambangan, untuk dapat nak beli beg ke, nak apa ke. Di syurga tu ada di pasar yang datang kepadanya ahli syurga setiap Jumaat. Yang datang setiap ke pasar ini setiap Jumaat, lalu bertiuplah angin dari utara, lalu mengenai angin itu akan wajah mereka dan pakaian mereka, maka jadilah mereka semakin hari semakin cantik dan semakin indah. Dan apabila mereka kembali menemui istri mereka, adalah mereka bertambah tampan dan indah. Kemudian istri-istri mereka berkata, "Demi Allah, sungguh bertambah-tambah ketampanan kamu selepas pergi dari kami dan semakin cantik kamu." Nabi beritahu dalam hadis ini, setiap hari Jumaat mereka ni keluar ke satu pasar di syurga itu, terkena tiupan angin itu, mereka akan bertambah ketampanan dan kecantikan. Baik, di syurga kita tuan. Di dunia ni kalau kita kata kita bodoh, tapi di syurga semua cantik, semua muda, segak. Kalau ada gigi yang tak betul pun di syurga betul. Jangan risau tuan. Dia kata syurga tidak ada air cantik semua. No? Kalau bodoh pun elok di syurga. Di syurga semuanya nikmat. Baik. Telah diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli syurga ni makan minum mereka itu dan mereka tidak berludah, tidak kencing dan tidak berak dan tidak berhingus. Benda yang ada. Kemudian para sahabat bertanya, "Maka macam mana pula dengan makanan?" Jawab Rasulullah, "Ada sendawa dari dan keluar peluh seperti wangian kasturi mereka." Baik, ada sendawa juga makan, tapi dia keluar tak kencing, tak berak, dan keluar macam wangian kasturi. Baik. Sebelum saya mengakhiri, banyak lagi kalau kita nak contoh tentang sifat-sifat
tempat syurga ni, keadaan ahli dia, kita tak cukup dengan tazkirah hanya setengah jam ni, dah nak masuk waktu. Cuma ni saya nak bacakan sedikit satu kajian yang dibuat oleh yang dibuat di barat. Kajian ini kita akan nampak yang Nabi sebut itu 1400 tahun dulu, bertepatan dengan kajian di barat ini. Sebuah kajian yang telah dilakukan oleh Kirsty Hazel dari Huffington Post UK mendapati bahawa 42% responden merasa optimistik dengan masa depan ketika mereka berumur 33 tahun. Satu kajian di United Kingdom mendapati 42% responden merasa optimis dengan masa depan ketika mereka berumur 33 tahun. Manakala 38% pula berpendapat bahawa mereka kurang tekanan ketika berada pada umur ini, umur 33 tahun. Kajian yang bertajuk People at their happiest at their age of 33 Study Review telah mengkaji mengenai umur magic manusia. Dia buat kajian, iaitu manusia akan merasa bahagia pada umur 33 tahun. Bahagia. Kajian ini juga telah disetujui oleh beberapa pakar psikologi yang lain seperti Donald Dawson yang berpendapat bahawa manusia sudah mencapai tahap yang membanggakan bermula zaman kanak-kanak hingga dewasa. Dia buat kajian, dia berjumpa bahawa pada umur 33 tahun manusia, kebanyakan responden ini merasa bahagia, merasa yakin, stabil. Jadi umur kita ni tak stabil lah. Kita bergantung dengan cara pemikiran kita. Cuma nak apa? Kajian di barat ni telah membuktikan tentang hadis Nabi. Nabi sebut angka 30 dan 33 umur ahli syurga. Maknanya bertepatan dengan hadis Nabi. Maknanya ahli syurga ini adalah nikmat. Maka umur 33 ni biasanya kalau nak lewat kahwin pun takat 33 tu kira. Kalau lepas pada tu kalau tak kahwin lagi, dia lajak 40 dia tak berapa nak kahwin dah. Ini yang pengalaman saya tengok beberapa sahabat lah. Dia terlajak sampai 40. Kalau dia tak nikah lagi tu, dia mungkin dia terlajak, dia jadi rali, dia lambat kan. Tapi kalau dia nak seronok, masa ni dia nak kahwin pun jangan lewat pada 23 nikmat tu. Ahli syurga untuk nikmat. Jadi sebagai mengakhiri tazkirah saya pada tengah hari ini, saya nak mengajak marilah kita tingkatkan amalan kita pada bulan Ramadan, kerana Allah sediakan syurga. Dan kita juga telah kenal bagaimana rupa ahli syurga, bagaimana keadaan yang ahli syurga. Nak contoh banyak lagi, tapi sebagai rangsangan semangat supaya kita sentiasa buru amalan pada bulan Ramadan ini, supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kita insya-Allah akan dimasukkan sebagai ahli syurga yang kekal abadi, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu adalah